Cuba lah cek tengok dapat tak. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sedang melihat live saya ni. Saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih kepada Inscan kerana mengendalikan ini yang Biz Live yang keempat. Dan malam ni akan bersama saya untuk tajuk bekerja, tips untuk usahawan dan juga bagi kekal produktif. Okay, so tolong share dan juga tolong invite kawan-kawan yang lain sama-sama pada hari ini, santai-santai dengan saya dan juga kita berinteraksi, membincangkan untuk kita membincangkan mengenai tajuk ni. Penting juga tajuk ni sebab kita kebanyakan sekarang ni berada di rumah dan kebanyakannya bekerja, sama ada anda pekerja, anda sekarang ni terpaksa bekerja di rumah. Okay, jadi tajuk malam ni adalah bayan. Terima kasih kepada semua yang join. Rahana Saadan. Okay, Waalaikumsalam. Okay, T daripada Kuala Nerang. Okay, hai T. Mahfuzah. Okay, Waalaikumsalam. Boleh share pada kawan-kawan lain lagi sebelum kita mulakan live ni. InsyaAllah saya akan kongsikan tips-tips dengan mengenai macam mana untuk kekalkan disiplin kita bila kita bekerja daripada rumah. Minta share dan juga ni kita tunggu beberapa lagi yang masuk and then kita mula. Okay, apa khabar? Cik Faiz. Okay, Waalaikumsalam. Suara clear tak suara saya? Puan Najah, Mami daripada Penang. Okay. Lain tenggelam timbul. Allah. Saya di Kuala Nerang ni. Kuala Nerang ni ada masalah sikit. Hopefully kita tak ada masalah line sampai ujung apa ni live kita ni. Okey, terima kasih kepada Zila. Kita tunggu 100 lah. Kita mula. Kita tunggu. Kita start kita punya live ni. Osman. Okey, apa khabar?
saya ingat empat perintah pergerakan ataupun RMO. Saya nak dengar lah daripada sahabat-sahabat di luar sana, apakah aktiviti ini, okey, duduk di rumah apa yang kita buat, dan juga dari segi apa yang kita capai 4 hari ni, apa yang kita buat. Mungkin pencapaian, ada setengah orang tu pencapaian dia dah naik berat badan 2 kilo ataupun berat badan 5 kilo dah, okey, ataupun apa pencapaian lain lah yang dicapai selama 4 hari ni, selama kita duduk kat rumah ni. Boleh share masing-masing berada di rumah selama 4 hari ni, apa yang dibuat, apa yang telah dicapai selama 4 hari. Sebelum kita mula, sahabat-sahabat dulu, ataupun kita dapat dapat sahabat-sahabat, apa yang sebenarnya yang telah dibuat ni. Cik Latif Mani, okey, ada Cik Latif daripada mana? Daripada Johor, okey. Boleh share apa pengalaman ataupun apa yang anda telah buat selama 4 hari ni, okey. Saya nak tengok juga apa yang anda telah buat, apa yang anda telah capai, okey. Jadi boleh ya kita bincang nanti. Macam tak ni. Okey, sorry, line kadang-kadang putus. Tolong maklum saya kalau line tak berapa elok. Okey. Oh, biskut raya bulan Ramadan Puan Salmah. Okey, dah start buat dah? Okey, Cik Latif duduk rumah basuh lantai. Oh, bagus. Okey, sampai kilat. Kilat macam mana tu Cik Latif? Okey. Cik Ahmad Zunaidi tanya apa kursus yang ditawarkan oleh Scan. Nanti saya juga ataupun mungkin ada juga di sini orang Scan akan share dengan anda lah. Okey. Program-program apa yang ada, khusus apa yang ada. Okey, tunggu sampai stay sampai akhir live ni. Okey. Zuraida masak lagi. Okey. Masak. Dan siapa yang makan tu? Okey. Ada lagi nak share? Pencapaian lockdown Ziha Solihun. Revise knowledge in Scan. Okey, alhamdulillah. Dan empat apa nama ni? 4 live ni dah tengok semua dah Ziha. Line putus-putus lah. Line sini saya tak pastilah malam ni macam mana ni. Bercadang buat kursus online, macam mana caranya? Cik Sofian Abdul Ghani. Terutama bagi mengesahkan pembayaran hanya peserta dapat live view. Ini cadangan daripada Cik Sofian. Pak Mud cuti lagi esok. Okey, Pak Mud 4 hari ni macam mana Pak Mud? Pak Mud, Cik Imran, Pak Mud Sotong Tembun. Asyik online je Cik Khai sambil buat kiraan, takut tak boleh cover maintenance. Okey. Ada lagi nak share sebelum saya mula? Malina lain tak okey. Saya pun tak pasti. Orang lain dah dapat putus-putus lagi tak? Supplier tutup, tak sempat beli barang, kerja tertunda. Oh, ubah-ubah. Okey, ubah-ubah buat apa ni? Saya kat rumah stres, tak tahu nak buat apa. Okey. Lain tak bagus. Aduh. Zila scroll FB hari-hari. Okey, tak apa. Saya takut nanti makin lama makin tu line tak berapa elok kat sini. Okey. Kita sekarang ni dalam fasa kebanyakannya duduk di rumah kan. Lain masih putus-putus.
Okey, dah clear kan line? Saya nak teruskan ni kalau clear. Cik Bat, lama tak jumpa Cik Bazli. Dah clear ke line? Cik Sufian daripada line okey. Saya teruskan lah. Okey. Sekarang ni kita kebanyakannya berada di rumah. Okey. Dan kita kena kerja di rumah. Okey. Tak boleh nak keluar sangat. Okey. Hanya hal-hal penting yang kita kalau hal penting sangat kita boleh keluar kan. Okey. Untuk usahawan sekarang ni, bila usahawan ni biasanya usahawan ni orang yang biasa ke sana kemari bila duduk rumah ni macam kena ikat. Betul tak? Saya tanya ke kalangan usahawan, dia jadi macam kena rantai kat rumah. Okey. Jadi bila kita duduk kat rumah ni, dia akan jadi suasana yang berbeza berbanding dengan kita buat kerja di pejabat ataupun buat kerja di kedai kita kan. Kadang-kadang ia menjadi sesuatu yang membimbangkan jugalah perkara ni. Sebab apa? Kalau katakanlah kita duduk kat rumah ni, hari-hari kita boleh buat kerja atau buat sesuatu benda yang produktif, okey. Tapi kalaulah hari-harinya yang susahnya kita tak tahu apa kerja nak buat. Yang itu susah. Ataupun bila duduk kat rumah sekarang ni, kita tengok ada beberapa halangan-halangan ataupun ada beberapa cabaran yang utama yang mengganggu kita. Yang pertama, apa dia? Katil. Okey? Yang pertama katil. Yang kedua, apa dia lagi? TV. Okey. Yang ketiga, dapur. Okey. Makan. Yang keempat, anak-anak. Yang kelima, apa lagi? Anak-anak, isteri. Ada halangan tak? Okey. Itu antara halangan-halangan ataupun cabaran-cabaran utama kita bila kita berada kat rumah kan. Okey. Cuma saya nak kait kat sini, dalam keadaan sekarang ni sebenarnya kalau untuk usahawan lah, macam usahawan macam saya ni ataupun rakan-rakan usahawan kita kat luar saja kan. Ini sebenarnya walaupun banyak usahawan-usahawan kata sekarang ni ini adalah cabaran yang besar bagi kita, tapi selama 2 minggu ni ini adalah peluang kita yang untuk kita buat apa yang kita tak dapat buat sebelum ni, ataupun apa yang kita tak sempat buat sebelum ni. Contoh dia apa? Ada setengah-setengah usahawan contohnya lah. Okey. SOP. Kadang-kadang ada usahawan tu 3 tahun dah try buat SOP, tak sempat nak buat. Bukan tak boleh nak buat, tak sempat nak buat. Sebab apa? Bila kita bila kita beroperasi, kita tak sempat nak duduk, nak sit down apa semua. Tapi dalam masa yang sekarang ni, okay, dalam masa yang tenang sekarang ni, kita sepatutnya kita dah boleh fikir bab benda tu. Apa lagi yang kita boleh share dengan saya lah. Apa lagi yang sebenarnya yang perkara-perkara sebenarnya sebelum ni kita tak sempat buat, tapi bila ada masa 14 hari ni kita berpeluang untuk buat benda tu. Okey, saya bagi contoh tadi adalah SOP. Okey, mungkin juga kalau kawan-kawan kita ramai yang di kat sini FMB sebelum ni tak ada nak buat costing lagi. Okey, masa inilah masa yang sesuai untuk kita buat costing dan sebagainya. Okey, apa lagi yang kerja-kerja housekeeping bisnes kita yang sekarang ni kita boleh buat. Betul tak? Lain masih tak clear lagi. Okey, apa lagi usahawan-usahawan kat sana yang sekarang ni yang rasa sebelum ni tak boleh buat, ataupun yang sebelum ni tak dah nak buat, sekarang ni berpeluang nak buat? Saya nak dengar tu. Tengok Bil.
Okey, bil belanjaan. Okey. Lepas tu bulan 6 ni kita nak kena buat apa ni, income tax kan. Okey. So masa ni lah nak kumpul semua bil, nak hantar ke apa ni, ke company secretary ke, ataupun untuk ke apa ni, auditor untuk buat account. Masih putus-putus ke? Membuat perancangan perniagaan. Okey, di halt. Ada yang belum buat sebab ni masih lagi dikira awal tahun, suku yang pertama apa ni, awal tahun ni. Yang masih belum buat lagi business plan, masih buat lagi marketing plan. Ini adalah masa yang sesuai. Follow up dengan prospek Rana Saadan, termasuklah Inscan Road. Okey. Puteri Shah, strategi pemasaran digital. Okey. Betul. Buat company profile. Okey. Yang masih mana belum buat company profile lagi. Ini masa peluang untuk kita buat benda-benda, buat housekeeping dan juga untuk buat benda-benda yang kita tak dan buat sebelum ni. Kita faham bila usahawan ni bila dah masuk operation, kadang-kadang kita kena fikir daily operation dengan pekerjanya, buat marketingnya dan sebagainya kan. So dalam masa 14 hari ni harapnya kita dapat selesaikan apa-apa yang tertunggak ataupun apa-apa yang kita tak ada nak buat. Okey, itu yang paling penting. Lain okey je lah. Okey, so balik pada isu kerja kat rumah tadi. Kerja kat rumah ni isu-isu yang utama sekarang ni apa dia? Yang kerja kat rumah yang isu-isu tadi saya cerita dah, halangan-halangan tak. Yang menjadi isu utama bila kita kerja kat rumah, yang pertamanya setting kita dah beza dengan setting office. Okey. Kat rumah macam saya katalah, setting kita bangun tidur pagi tengok katil. Okey. Lepas tu tengok dapur dekat. Lepas tu family dekat, anak bini dekat, TV dekat. Handphone bila-bila masa je boleh pakai. Kalau kat office, kalau pekerja mungkin kalau pegang handphone lama-lama nanti bos jeling kan. Lain macam kan. Ataupun kita sendiri pun kalau duk tengok phone sebagai usahawan, sebagai bos pun tengok phone lama-lama pun staff tengok lain macam juga. Okey. Jadi ini adalah satu cabaran baru bagi kita. Okey. Kita buat kerja dalam setting yang berbeza daripada office. Okey. Yang kadang-kala akan menjejaskan kita punya prestasi kerja, ataupun kadang-kala kita rasa bila dah suasana beza tu, dia akan jadi masalah sikit pada kita untuk adapt dengan suasana tu. Okay. Yang keduanya dari segi fokus. Kawan saya tadi share dengan saya, dia kata kerja kat rumah ada 10 kali ganda gangguan berbanding dengan kerja kat office. Okey. Kadang-kadang bagi orang perempuan bila baru nak start buka laptop baru terfikir, oh baju tak basuh lagi. Pergi dulu. Okey, pergi dulu masuk baju dalam washing machine dan sebagainya. Okey. Kadang-kadang tengah-tengah buat kerja anak nangis. Okey, pergi settle anak lagi. Kadang-kadang kena tengah buat kerja, husband tak nangis lah. Okey, husband pula duk tanya kunci kat mana, baju kat mana. Biasa husband manja kan. So itu juga menjadi satu halangan untuk kita fokus pada buat kerja. Okey, jadi ini juga menyebabkan produktiviti kita kat rumah ni, kalau kita tak manage dengan baik, dia akan menjadi halangan untuk kita. Okey. Isu yang ketiga dari segi disiplin. Okey, disiplin diri kita. Okey. Macam mana kita nak mendisiplinkan diri kita selama ni kita pukul 8 kita masuk kerja, okey, pukul 5 pukul 6 kita balik, dan kali ini kita tak perlu pergi keluar rumah untuk kerja, duduk rumah, bangun tidur, okey, kat katil. Kadang-kadang pukul 9 tu masih lagi dengan baju kelawar kita. Okey. Ada tak kat sini? Okey. Amira atau Ira masih lagi pukul 9 dengan baju kelawar tak? Okey. Terima kasih Cik Jak. Okey.
Cik Jak masih lagi buat kuih ke ni? Jadi macam mana kita nak mendisiplinkan yang sebelum ni kita boleh pergi dari segi timing kerja pukul 9, okey, dan juga dari segi disiplinnya, waktu makannya, walaupun setengah-setengah orangnya pukul 10 pun masih lagi di kantin, pukul 11 masih lagi di kantin kan. Tapi kebanyakannya ada disiplin, okey, waktu makannya, waktu tengok telefonnya, waktu apa ni, menonton TV dan sebagainya. So 3 perkara ni menjadi satu isu untuk kita bila kita bekerja daripada rumah. Okey. Jadi 3 perkara ingat isu itu. Yang pertama dari segi setting kerja kita berbeza, yang keduanya dari segi fokus kita, okey, di mana 10 kali gangguan yang ada kat rumah kita ni. Okey. Yang ketiganya melibatkan disiplin kita. Okey, melibatkan disiplin kita. So bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah-masalah ni? Okey, menyelesaikan masalah-masalah ni supaya kita masih lagi boleh produktif. Okey, untuk kita sebagai usahawan contohnya, kita boleh bekerja kat rumah kita. Macam tadi kita nak selesaikan banyak-banyak masalah, banyak-banyak hal yang kita sebelum tak dapat buat, kita nak ambil peluang. Selepas ni kita boleh buat. Selepas ni kita boleh settlekan apa yang kita tak dan buat selama ni, dan kita boleh menyelesaikan selama 14 hari. Ni cabaran kita. Okey, sebagai usahawan kita cabar diri kita 14 hari ni kita boleh settlekan tunggakan kita, okey, tunggakan kerja kita untuk kita buat housekeeping semuanya. Okey, dari segi akaunnya, dari segi apa lagi, dari segi tadilah SOP, planning dan sebagainya. Okey, so macam mana kita nak ada soalan daripada Ashraf. Okay, macam mana cara coach untuk bagi ahli keluarga faham yang kita sedang buat kerja di rumah, bukan bercuti? Ni nombor satu. Okay, sebenarnya kerajaan bagi sekarang ni, dia panggil apa? Kawalan apa panggil? Perintah kawalan pergerakan. Okay, bukan perintah tak buat kerja kan? Okay, bekerja masih bekerja. Okay, dan juga orang rumah kena faham lah benda tu. Okay, kita pun kena beri penjelasan dengan baik dengan orang, dan juga kalau bolehnya kat rumah tu ada satu stesen untuk kerja kita. Okay, biar dia faham pada benda tu. Okay, so sekarang ni saya pergi pada tips lah. Untuk kita ada 8 tips bagaimana untuk kita kekal produktif dalam waktu ni, dalam waktu kita buat kerja kat rumah ni. Okey. Tip yang pertama, tolong tulis. Okey. Set clear target. Set clear target. Dalam masa 14 hari ni, kita kena ada target. Apa kita nak capai selepas 14 hari ni, dan kemungkinan besar kalau tak selesai 14 hari ni, kita punya isu COVID ni kemungkinan akan extend. Okay, so kita sekarang ni kita kena set the target, apa yang kita nak capai selama 14 hari ni. Kalau kita sebagai usahawan, kita kena set target. Dan kalau kita usahawan, kita nak bagi kerja dekat kita punya pekerja kita pun, bagi satu target kat dia orang. Apa dia kena capai? Okey, yang pertamanya target selepas 14 hari ni, apa yang kita nak achieve. Okey, apa kerja-kerja yang kita nak selesaikan. Okey, dan target tu kalau boleh juga ada target harian. Kat staff pun bagi target harian. Kat kita pun kena ada target harian. Dan target tu kena tulis. Okay? Jangan letak dalam kepala je, sebab tu kita tak nampak. Okay? Tulis target tu supaya jelas. Okay? Kalau kita ada dalam grup WhatsApp dengan staff, nyatakan dengan jelas dalam grup WhatsApp apa target dan hasil-hasil yang kita nak capai, okay, selama 14 hari ni. Dan bagi kita sebagai usahawan juga,
jangan kita lihat pada keadaan sekarang ni, apa nak selesai sekarang ni. Kalau boleh kita pandang ke depan. Okey, pandang ke depan lagi. Okey, tengok ke depan lagi. Jangan maknanya kita sekarang ni kita nak selesai sampai 14 hari ni je. Okey, dalam masa 14 hari ni kita kena set apa yang kita, sebab kita kena faham. Okey, selepas COVID ni kita akan berhadapan dengan situasi yang agak mencabar untuk kita sebagai usahawan. Okey, macam-macam kita akan lalui. Okey, dalam keadaan ekonomi pun pasti akan merosot dan sebagainya. Okey, jualan kita pun sekarang ni merosot dan sebagainya. So sekarang ni kita kena fikir what's next. Okey, set the target sekarang ni, apa yang kita nak capai, apa yang kita planning, apa yang kita nak buat. Okey, dan juga apa yang kita hendak capai selepas ni. Okey, berdasarkan pada situasi-situasi yang kita jangkakan selepas ni. Okey, itu yang pertama. So yang pertama apa dia tadi? Yang pertama apa dia? Set target kan? Okey. So siapa yang nak dengar yang kedua pula? Okey. Sebelum saya pergi yang kedua, say hi dulu siapa yang ni. Okey, thank you Kawi Lee daripada Kuching. Okey. Dewi Jenam set target. Okey. Ira tulis target nak capai selepas 14 hari. Okey, target harian pun kena jelas, dan juga pastikan juga staff kita pun faham target kita. Okey. So second tips. Okey. Tadi saya sebut dah sikit, tulis dan senaraikan. Okey. Kita ni saya bimbang kalau kita tak tulis. Kita bangun pagi, kita bangun pagi ataupun kita sekarang ni 4 hari ni pun tak tahulah apa yang kita dah buat. Okey, kalau kita tak tulis, mungkin kita satu dia akan jadi sindrom kita tak tahu apa nak kerja yang kita nak buat. Yang keduanya, ada kerja-kerja yang terlepas. So pastikan kita tulis senaraikan apa yang kerja-kerja yang kita nak selesaikan. So, macam tadi lah kita kata kita tak banyak benda yang kita tak dapat selesaikan sebelum ni. Okey, tulis dulu. Tulis malam ni, okey, tulis dulu sebelum tidur kan, tulis dulu apa yang kita nak selesaikan. Okey, kalau marketing plan tak buat lagi ataupun business plan tak buat lagi, account masih belum selesai, tulis buat senaraikan dulu. Okey, and then bila dah buat senarai, esok kalau misalnya katakanlah kita nak kena delegate kat staff lain, tulis pula kat staff siapa yang kita nak buat. Okey, again balik pada tadi, buat set the target, bila nak kena selesai, bila macam mana nak kena selesai dan sebagainya. Okey, so tulis supaya kita tahu apa yang kita nak buat. Okey, kalau tidak nanti kadang-kadang kita ada situasi berlaku macam ni lah. Cik Syukur Abdullah, Tokek Sabun. Saya sebut nama Cik Syukur. Okey. Okey. So tadi kadang-kadang berlaku kita rasa kita tak tahu apa nak buat. Okey. Bangun tidur tak tahu apa nak buat. Sebab apa? Tak tahu, kita tak ada list senarai apa yang kita nak buat. So pastikan kita set the target. Okey. Yang ketiga, kita dah set target, kita dah tulis. Kadang-kadang kita nak tahu apa yang kita capai. Okey, hari-hari kita capai dah apa yang kita capai. Okey, so kita buat senarai pencapaian. Sama juga kalau kita sebagai bos sekarang ni, kita dah bagi kerja dekat staff kita. Okey, hari-hari check pencapaian. Okey, hari-hari check. Okey, sekarang ni kita communicate banyak dengan WhatsApp, dengan telefon kan. Tanya staff apa yang dah dibuat, okey, bagi senarai, ataupun staff pagi-pagi ataupun petang-petang, okey, hantar WhatsApp kita apa yang telah dicapai, supaya senang kita pun kita senang nak buat next move ataupun next planning. Okey, so itu yang ketiga, buat senarai pencapaian yang ketiga. So yang keempat, okey, yang ketiga buat senarai pencapaian, yang keempat yang ni update. Ini masalah. Kadang-kala kita sebagai bos pun kita
tak tahu apa yang staff buat, dan kadang-kadang kita sebagai pekerja pun kita tak update kita punya bos apa yang kita sedang buat. Okey, terutama dalam keadaan jauh sekarang ni. Okey. So sentiasa update bos. Okey. 4-5 sekali sehari pun tak apalah sekarang ni. Sebab apa? Bos pun bila jauh-jauh ni kadang-kadang dia rindu kat kita. Okey, sentiasa update bos supaya bos bila bos dapat kita punya apa ni, WhatsApp ke apa semua, dia pun tengok happy lah, dia tahu kita sedang buat kerja. Okey, yang pentingnya bila kita update bos, bos pun tahu kita masih lagi sedang buat kerja. Okey, so update bos, dan juga bila kita juga sebagai usahawan, okay, kita jadi bos, minta staff kita sentiasa update. Okey, sentiasa update. Jangan kita lepas macam tu je, supaya kita dapat orang katanya monitor the progress dan sebagainya. Okey. Yang kelima, okey, yang kelima dalam keadaan sekarang ni, communication amat penting. Okey, communication amat penting supaya communication macam mana tau? Supaya kita jelas apa yang kita nak capai. Okey. So maksud saya kita sebab kalau kita dekat office, senang kita komunikasi kita senang, kita nampak, kita tahu facial expression kita ada, okey, apa ni, gesture, posture ada, okey, non-verbal communication kita ada. Tapi sekarang ni kita banyak bergantung pada WhatsApp, bergantung pada telefon call dan sebagainya. Okey, kadang-kadang kala akan jadi ada miscommunication. Jadi yang penting kita kena jelas apa arahan kita berikan kepada staff pun kena jelas, dan kita juga sebagai staff bila kita terima arahan pun kena make sure, okey, kena double confirm dengan bos supaya benda tu jelas. Okey, kita buat ni kerja, tak adalah kita buat kerja 2-3 kali. Okey, bagi bos pula kena pastikan supaya kita jelaskan end result apa yang kita nak. Result kita apa yang nak. Okey? Okey, end result saya ulang sekali lagi. Supaya staff tu buat kerja, sebab staff kan kerja seorang-seorang kat rumah kan. Okey, dia pun sebelum ni mungkin kalau kat dekat pejabat apa ataupun di kedai kita, dia boleh tanya kawan-kawan kita, ataupun dia tak faham dia akan tanya sekali, tanya masuk bilik kita tanya sekali lagi. Okey, sekarang ni dia seorang-seorang. Okey, jadi penting untuk kita jelaskan apa sebenarnya yang kita nak capai apa. Mat, kau buat report ni. Okey. Jelas tak jelas tu? Okey. Clear tak clear? Atau Mat, kau buat report ni, okey, saya nak perenggan ni macam ni, perenggan ni macam ni, okey, gambar letak kat ni, letak kat sini, okey, guna font sebagainya. Okey, jelaskan macam perincikan. Okey, perincikan. Okey, so komunikasi kena jelas, okey, dalam masa sekarang ni. Sebab apa? Supaya tak ada berlaku salah faham ataupun tak berlaku miscommunication, terutamanya bila kita kerja, okey, seorang-seorang daripada rumah ni. Okey, seterusnya, okey, dah berapa tadi? 5. Yang ke-6. Okey, tak semua lagi? Yang ke-6, kena setting masa seperti kita di office ataupun di kedai. Maksud saya macam mana? Kita waktu makan kita, pagi sarapan mungkin pukul 8, kita keluar pukul 8. Okey, kita setting masa tu. Kita makan tengah hari, lunch pukul 1, setting masa lunch pukul 1. Jangan pukul 8 makan, pukul 9 makan, pukul 10 makan, pukul 11 makan. Sudahnya yang produktifnya perut kita. So setting masa seperti waktu pejabat. Okey, so kita buat kerja, mungkinlah lagi sikitlah masa sekarang ni kita adalah buat kerja, tapi sebaik-baiknya setting seperti apa yang kita buat di pejabat. Kalau kita fokus buat kerja 2 jam kita fokus. Okey, and then sampai pukul 6 sampai pukul 6. Okey, so pastikan kita set masa seperti di pejabat. Sangkut-sangkut pula. Saya tak tahu yang lain apa sini. Okey, setting masa seperti
nasihat daripada nasihat daripada apa? KK. Okey. Terima kasih Nuri Syafiqah T. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh, stay connected. Okey. Stay connected dengan bos tadi. Okey, stay connected dengan kawan-kawan. Pastikan kita sentiasa berhubung supaya kita tidak lost kesorangan. Okey, kita tidak lost kesorangan. Darwish, macam mana nak buat horizontal setting 16.9 ni? Lintang. Lintang nanti kan tak jadi pula dia punya ni. Okey, tak apa, kita sikit lah lagi. Okey, yang ketujuh tadi apa? Stay connected. Okey. So pastikan kita tidak putus berhubung dengan kawan-kawan, dengan bos. Ni kadang-kadang kita satu hari tak update bos macam tadi kan. Satu hari senyap je kan. So orang tengok dia ni buat kerja tak buat kerja kat rumah. Okey. So kita juga sebagai bos tu kena pastikan antara staff kita stay connected. Kalau kita ada dalam grup WhatsApp, pastikan kita ni sekurang-kurangnya adalah komen ke, ada bagi respon ke dalam grup WhatsApp. Jangan hilang macam tu. Bila hilang macam tu nanti orang kata, ish, diorang ni ada masalah apa ke. Okay. So stay connected. So yang ke-8, okay, berpegang prinsip jalankan amanah. Okay. Kita berpegang prinsip jalankan amanah yang ke-8. Kita sekarang ni walaupun kita diberi kerja kat rumah, duduk kat rumah, okay, kerja kita masih diberikan, itu amanah. Okay. Jadi pastikan kita tunaikan tanggungjawab amanah yang diberikan sebaik mungkin. Okay. Kita tanamkan diri kita ni adalah amanah. Okay. Walaupun kita kat rumah, walaupun TV dekat, walaupun katil dekat, okay, fikirkan benda tu ya. Okay. Bila nak tengok TV je, ish, tak selesai kerja aku ni, kena selesaikan dulu. Kalau nak agak-agak nak tidur je, okay, baru fikirkan benda tu. Ini adalah amanah yang berikan, kita dibayar gaji, okay. Gaji juga kita guna untuk keluarga dan sebagainya, okay. Jadi tanamkan diri kita nak menyelesaikan amanah ni. Okay. Itu 8 perkara, 8 tips yang saya boleh kongsikan bagaimana kita nak kekal produktif selama dalam keadaan kita dalam keadaan apa ni, kita berada di rumah ni sambil kerja. Okey, ini tips ni bukan saja untuk pekerja tapi juga untuk kita sebagai usahawan, sebagai bos sendiri. Okey, kita kena pastikan supaya dalam masa 14 hari ni bukan di hujung nanti yang produktifnya perut kita. Okey, yang produktifnya pipi kita yang tembam dan sebagainya. Kita nak sesuatu yang kita hasilkan, okey, walaupun banyak, yalah betul, banyak yang kita kena fikirkan selepas ni. Saya faham keadaan sekarang ni bagi kita sebagai usahawan, masa ni tengah berdebar-debar ni, macam-macam benda. Tetapi saya rasa apa yang penting, kita juga kena fikir ke depan juga. Okay? Kita terpaksa macam mana pun life must go on. Okay? Business tetap kena jalan. Okay? Apa-apa pun. Jadi gunakanlah masa ni untuk kita buat perancangan, untuk kita buat housekeeping, untuk kita menyelesaikan apa-apa yang belum selesai lagi, supaya habis selesai COVID ni, kita akan akan dapat satu sistem kerja yang mantap. Bisnes kita pun akan mantap, insya-Allah. Okey, insya-Allah akan ada, jangan bimbang semua, walaupun kita semua dalam keadaan masih lagi kebimbangan dan sebagainya. Jangan bimbang, don't worry. Saya pun dalam kepala ni ada macam-macam duk fikir ni. Okey, gaji bertahan sampai bila sebagainya, tapi yalah, okey, tetap kena jalankan, tetap kena, bisnes tetap jalan. Okey, so itu tips-tips yang saya boleh kongsikan. Okay. Terima kasih pada InScan kerana bagi ruang
untuk saya berkongsi dengan anda semua. Saya harapkan anda semua dapat sesuatu daripada program live ni. Okay. So everybody say thanks to InScan. Say thanks to InScan. Terima kasih InScan. Okay, boleh saya dapat daripada ni beberapa terima kasih pada InScan. Okay, Cik Mak Siddiq, terima kasih Cik Mak Siddiq kerana join saya. Terima kasih InScan kerana membagi peluang ni. Dan juga banyak juga peluang-peluang pada peluang-peluang untuk usahawan selepas ni untuk bersama InScan, dari segi latihannya, dari segi program coaching dan sebagainya. Anda boleh pergi kepada Facebook InScan. Okay. Boleh masuk pada Facebook ataupun website InScan, dan dalam tu banyak maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program-program latihan dan coaching. Okay. Saya rasa saya tutup dulu untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang bersama saya pada kali ini, dan juga marilah kita sama-sama mendoakan agar wabak COVID-19 ni cepat berakhir dan kita akan berada dalam kehidupan seperti sedia kala. Okay. Dan semoga kita semua dipermudahkan dan dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.